أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam siaran Tanyalah Ustaz pada pagi ini, pagi 1 Rejab 1444 Hijri. Salam awal Rejab diucapkan kepada semua. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan pada pagi ini, pagi 23 Januari 2023 bersama dengan hari Isnin, dan masya-Allah tabarakallah, tajuk yang cukup penting, cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, kita diskusikan pada pagi ini, iaitu hadis dan amalan lindungi rumah dari syaitan. Dan sebagaimana biasa, kita tampilkan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Syukur. Dan sebagaimana biasa Datuk, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Jadi anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa siaran Tanyalah Ustaz bersiaran secara serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Terus setia kekal menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, jalankan tanggungjawab anda. Mudah-mudahan ramai yang menonton siaran kita pada pagi ini untuk tajuk hadis dan amalan lindungi rumah dari syaitan. Baik, yang bagi Datuk, bila sebut tentang lindungi rumah dari syaitan ini, mungkin sebagai mukadimah, gambaran awal untuk topik kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari Anas dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, para kru dan juga yang muslim-muslimat yang hadir bersama dalam kuliah pada pagi ini. Jadi pertama-tamanya, kalau kita cerita buat syaitan ini, satu bincangan yang sangat panjang dan luas. Ya, ada baiknya kalau kita melihat petikan daripada surah Al-Hijr yang menceritakan kepada kita tentang apa asal-usul kepada tipu daya syaitan dan juga pemusuhan syaitan yang tak pernah bernoktah untuk kita selaku manusia. Cuba kita lihat ya. Antara ayat dimasukkan ayat ke-29, ayat ke-39 hingga 44 dari surah Al-Hijr, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sadaqallahul azim. Ini adalah ikrar ataupun iktiraf ataupun pengakuan syaitan ketika mereka telah pun diusir oleh Allah SWT dari syurga. Iaitu dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai Tuhan, kerana Engkau telah menetapkan bagi aku begini nasibku, kesesatan yang aku lalui, maka aku akan hiaskan untuk manusia itu di dunia dan aku akan sesatkan mereka keseluruhannya. Kecualilah hamba-hambamu yang ikhlas, yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Lalu inilah dia jalan yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku tiada peluang bagimu untuk bertindak dan berkuasa ke atas mereka, melainkan sesiapa yang mengikutimu dari kalangan yang sesat. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sungguhnya neraka itu akan menjadi tempat pertemuan ataupun tempat dijanjikan untuk mereka keseluruhannya. Bagi neraka ini 7 pintu seperti dijelaskan dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini kita dapat perhatikan kisah yang berlaku bermula daripada kejadian Nabi Adam AS. Maka syaitan telah pun menolak untuk sujud kepada Nabi Adam
Sedangkan malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT telah pun memenuhi perintah Allah itu. Adalah perbincangan para ulama tentang sujud itu, apakah sujud seperti kita dalam salat ataupun sujud hormat. Yang penting syaitan telah menolak dengan alasan mengatakan bahawa dia lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia daripada tanah, aku daripada api. Api lebih baik daripada tanah. Ana khairu minhu. Banyak ayat menunjukkan kepada sifat takabur yang ada pada iblis, pada syaitan, sehingga mengakibatkan dia merasakan tidak patut baginya untuk sujud hormat ke sujud sebenar-benarnya kepada Nabi Adam. Ya, dan dalam ayat seperti disebut oleh Ibn Katsir dan tafsirnya, merujuk kepada peristiwa ini bahawa syaitan ataupun iblis telah pun ditukar oleh Allah daripada rupa malaikat kepada rupanya yang buruk, kepada rupa yang berbeza. Kerana apa yang berlaku, kerana yang dimaksudkan itu takabur ataupun keengganan yang ada pada iblis laknatullah ni kepada Allah SWT untuk mentaati perintahnya itu. Baik, ini perkara yang paling utama yang dapat kita faham. Ya, lalu kita dapat perhatikan iblis ini, syaitan ini, perkataan iblis, ablas ataupun syaitan, syatana maknanya menjauhi, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak kisah yang dikemukakan sehingga nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala pun didatangi oleh iblis. Contoh seperti disebut oleh Ibn Jarir Tabari dan tafsirnya, dipetik oleh Ibn Katsir. Ketika nabi-nabi Allah ni, mereka bila ada hajat apa-apa mereka akan salat. Seperti disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Ya, maka nabi-nabi Allah ni satu ketika disebut keluar ke tempat sembahyang mereka macam Nabi kita Muhammad SAW, Masjid Nabawi itu, maka datanglah iblis. Datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi kita SAW, aku merupakan iblis. Nabi mengetahui, Nabi Allah memang mengetahui ini merupakan iblis laknatullah. Maka lihat ni tuan-tuan, kharaja ila masjidihi fa salla ma kataballahu lahu thumma sa'ala ma badalahu fa baina nabiyyun fi masjidihi iz ja'ahu aduullah ya'ni iblis hatta jalasa bainahu wa bainal qiblah. Datang syaitan, iblis ini duduk di antara Nabi dengan kiblat, arah kiblat yang sedang dihadap oleh baginda. Tak dinyatakan Nabi yang mana satulah, tapi kebanyakan Nabi-Nabi memang ditemui oleh iblis. Lalu iblis ini pun duduk di situ. Nabi ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan rajam. Lalu iblis mengatakan, ara'aita alladhi ta'awwazu bihi fahuwa huwa. Iblis mengatakan bahawa betul lah apa yang kau ucapkan itu adalah untuk menafikan atau menghalau, mengusir aku. Faqala Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi ini berkata lagi sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faraddada zalika salasa marratin faqala aduullah akhbirni bi ayyi syai'in tanju minni. Lalu iblis ini pun mendengar 3 kali ucapan doa ta'awuz Nabi ini kepada Allah untuk mohon perlindungan daripada iblis. Maka iblis berkata kepadanya, kamu tahu tak apa yang dapat menyelamatkan aku, menyelamatkan kamu daripada aku dan umatmu? Maka jawapan Nabi ini, iaitu Allah SWT mengajar mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya Allah Taala telah menjanjikan hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh akan terpelihara daripada engkau. Ini adalah buktinya. Baik. Qala aduullah qad sami'tu hadza qabl an tulad. Iblis ini berkata, wahai Nabi Allah, aku telah mengetahui perkara ini sebelum kau dilahirkan lagi. Iblis ini umurnya panjang. Ini merupakan satu istidraj dan juga imhal daripada Allah untuknya. Kerana dia minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur aku, wahai Tuhan, sampai ke hari kiamat. Jadi apa yang dikatakan kat sini? Lalu Nabi menjawab, sungguhnya Allah mengajar kami, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau datang iblis mengganggu, maka ucapkan a'udzubillah. Tuan-tuan, lagi Nabi ini pula bertanya kepada Nabi yang dimaksudkan dalam kisah ni oleh Ibn Jarir dalam hadis ini, mengatakan, bertanya pula kepada iblis, kamu tahu kamu akan kalah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang kamu pula jelaskan kepada aku bagaimana cara kamu menguasai manusia. Jawapan iblis ini tuan-tuan, akhuzuhu indal ghadabi wal hawa. Aku akan menguasai manusia ketika dia marah ataupun ketika dia mengikut hawa nafsunya. Jadi ini satu mukadimah yang penting untuk kita faham, bahawa bila kita membicarakan tentang kisah syaitan ini merupakan satu ujian buat kita semua. Daripada awal penciptaan Nabi Adam AS telah bermula subur permusuhan tersebut. Wallahualam. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara mukadimah awal, gambaran berdasarkan daripada hadis dalam riwayat Muslim yang bagi Datuk, iaitu kata Nabi SAW, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah.
hadis riwayat Muslim nombor 780. Yang bagi Datuk, untuk gambaran awal telah pun kita ceritakan kepada para penonton tentang hadis dan amalan lindungi rumah dari syaitan. Dan mungkin sebagai awal yang kita mungkin boleh raikan soalan daripada sahabat Facebook kita pada pagi ini yang telah pun mengantarkan soalannya. Kita ada Syahira Lia Muhammad di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, soalan yang pertama, terkadang tanpa kita sedari, kita sendiri yang melakukan perkara-perkara yang mengundang syaitan dan jin masuk ke dalam rumah kita. Apakah perkara-perkara tersebut? Dan yang kedua, benarkah anak-anak kecil yang kuat menangis ketika waktu senja dan malam dapat melihat sesuatu benda gaib atau syaitan, dan bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan banyak masalah tersebut? Apakah ada doa atau amalan yang boleh kita amalkan yang bagi Datuk? Baik. Memang perkara ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis yang menunjukkan kepada kepentingan untuk menjaga anak-anak kita, terutamanya menjelang waktu maghrib. Menjelang waktu petang, seperti disebut sebagai contohnya, la tulsilu fawashikum wasibyanakum idza ghabati syams hatta tazhab fahmatul isya fa inna syaitan tab'athu idza ghabati syams hatta tazhabu fahmatul isya fa inna syaitin tub'ath ataupun tab'ath. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kamu biarkan anak-anak kamu ketika matahari terbenam. Kerana ketika matahari terbenam sampai kepada hilangnya cahaya merah pada waktu masuknya isyak itu, syaitan keluar pada waktu itu dengan begitu ramainya. Kerana Ibnu Jauzi, seorang ulama hadis yang terkemuka, menjelaskan perkara ini. Tentu kata beliau, inama khifa ala sibyan fi tilka sa'a ya anna najasa allati takun baina syayatin mawjudah ma'ahum ghaliban wa zikru allazi yasunu minhum mafqud min asbiyan min zalika alwaqt wal hikmah fi intisharihim hina izin anna harakatahum fil layli amkan minha lahum fil nahar lianna zalam ajma' lil quwa asyaitaniyah min ghairihi wa kadzalika kullu sawat. Kata Ibnu Jauzi mengulas hadis ini, memang pada waktu itu merupakan seperti yang Nabi larang kalian daripada membiarkan anak-anak keluar daripada rumah, ya, sehingga menyebabkan kekuatan syaitan yang menjadi kuat pada waktu malam. Allah jadikan kegelapan ini untuk makhluk selain daripada kita. Wa ja'ala ila subata, Allah jadikan malam untuk kita tidur. Ya, kecuali lah yang bertugas pada waktu-waktu tertentu dengan tanggungjawab, itu lain ceritanya. Tapi asal kepada hukum bahawa malam waktu untuk berehat. Dan waktu malam ni ada makhluk lain yang akan keluar. Seperti yang disebut dalam hadis ini, menunjukkan kepada kekuatan syaitan ini menuju kepada kegelapan. Ya, pada waktu ini, maka itu di antara perkara yang boleh mengakibatkan seseorang anak daripada diganggu ataupun dikuasai ataupun disampuk dan sebagainya. Nanti ada orang bertanya pula, seperti disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, bagaimana pula kalau tengok anak-anak orang kafir sebagai contohnya keluar pada waktu itu dekat taman permainan, keluar maknanya di kawasan-kawasan terbuka, tapi tak ada pula kena, ya. Kita yang kata tak kena, mungkin mereka pun kena. Kerana gangguan yang berlaku ni bukan setakat mungkin gangguan fizikal, mungkin gangguan mental ataupun spiritual juga. Iaitu pada waktu malam datang mimpi-mimpi menakutkan, tak boleh tidur malam umpamanya. Maka ini semua adalah satu daripada akibat kita tidak mengambil peduli larangan Nabi SAW ni tadi, ya, bahawa hendaklah anak-anak kita pada waktu petang menjelang maghrib ini dibawa masuk ke dalam. Bahkan dalam doa yang Nabi bacakan kepada Hasan dan Husain, cucu baginda SAW, doa ni penting untuk kita bacakan, tuan-tuan, ya. Doa ni Nabi menyatakan dalam hadis sahih, ia merujuk kepada Nabi Ibrahim AS telah membacakan untuk putera-puteranya, iaitu Ismail dan Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Apakah doa itu? Wa'idhukum ataupun wa'idhuka ataupun wa'idhukuma, wa'idhuki bergantung pada gendernya lah. Ya, wa'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Doa ni kita baca supaya dapat perlindungan daripada Allah Taala terhadap anak-anak kita. InsyaAllah, tabarakallah, tu antara doa ataupun amalan yang kita boleh amalkan. Nanti yang mana yang menonton pada pagi ini boleh potong potongan video ataupun amalan yang telah dikongsikan oleh Baginda Datuk, sama-sama kita sebar dan juga amalkan, insyaAllah. Baik, para penonton Tayanglah Ustaz, jangan ke mana-mana, kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton Tayanglah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk hadis dan amalan lindungi rumah dari syaitan, dan kita masih lagi bersama Fadil yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudi menghantarkan soalan dan juga kemusykilan anda kepada kami. Teruskan berkongsi, yang menonton di FB Live tekan butang share ataupun kongsikan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, para penonton, Tanyalah Ustaz, sedikit info daripada MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi itu adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum disebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Jadi sama-sama kita berhati-hati dengan berita palsu insya-Allah. Baik, Ayah bagi Datuk, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita. Tadi sahabat kita bertanya tentang soalan berkenaan dengan amalan, dan Datuk telah mengkongsikan tentang doa yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada anak-anak kecil tu. Dan soalan yang pertama tadi ada diajukan tentang terkadang tanpa kita sedari kita sendiri yang melakukan perkara yang mengundang syaitan dan jin masuk ke dalam rumah kita. Mungkin Datuk boleh kongsikan, mungkin ada beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan kita sendiri yang mengundang jin dan syaitan tu, Datuk, sikit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi da'i dan para penonton dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya kalau kita perhatikan antara ujian yang dialami oleh umat Islam pada hari ini bukan sahaja negara kita, di luar. Kerana terlalu banyak sangat maklumat seperti yang telah nyatakan tadi. Dan kadang-kadang maklumat atau informasi yang kita dapat ni tak tepat. Maka adalah di kalangan umat Islam pada hari ini yang sebagai contohnya terikut-ikut dengan gaya berfikir dan juga bertindak orang lain. Kemana saja dia pergi nanti dia akan bawa pulang. Konon alasannya untuk ingat-ingatan, ya, sebagai satu apa dipanggil? Kenang-kenangan. Ya. Maka antara yang dia bawa pulang ni kita tak perasan merupakan patung. Ada kadang-kadang rumah Islam penuh dengan patung, tuan-tuan mulia Allah sekalian. Ada yang bawa pulang gambar. Oh, gambar ni cantik Ustaz, gambar ni lengkap. Kita tak dibenarkan membawa, melukis, memiliki gambar hidup. Gambar hidup maksudnya melukis gambar orang tu perfect sangat. Lukis gambar binatang perfect sangat. Ini tak dibenarkan. Sebagai umat Islam, kita punya prinsip adalah sami'na wa ata'na. Adalah penjelasan-penjelasan para ulama terhadap perkara ini. Tapi tuan-tuan antara sedar atau tidak, pernah tak kita tahu ada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi berjanji untuk bertemu dengan Jibril, tiba-tiba Jibril tidak hadir pada waktu itu. Maka Nabi menunggu, menanti, tidak hadir. Akhirnya Jibril pun hadir dan mengatakan kepada Rasulullah, pertemuan itu aku tidak datang seperti dijanjikan kerana rumah kau ada anak anjing. Allahuakbar. Lalu dalam hadis mengatakan bahawa innal malaika la tadkhul buyutan fiha timsal atau fiha kalb. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa malaikat tidak datang ke rumah yang ada patung, ada lukisan, hadis yang lain, dan juga ada anjing. Benar kata-kata ini, maka Nabi kita SAW telah pun bersabda, kalau begitu aku akan bunuh semua anjing yang terdapat di Madinah. Tuan-tuan, ya. Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad SAW, sungguhnya anjing ini merupakan satu ummatun minal umam. Anjing merupakan satu jenis makhluk yang Allah jadikan untuk melengkapkan kesempurnaan dunia. Ya, seperti ekosistem kan, kita lihat dalam kita belajar sains ni, ada ularnya, ada tikusnya, ada kataknya. Jadi anjing ni menyempurnakan ciptaan Allah Taala dengan tugasan-tugasan tertentu. Maka janganlah engkau bunuh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara lah, tapi yang kita rujuk pada hari ini adalah berkaitan dengan gambar, berkaitan dengan yang kita miliki gambar lukisan manusia lengkap sempurna. Kalau ditiupkan roh padanya boleh hidup dia. Atau patung binatang ke apa ke, yang dibolehkan hanya untuk tujuan permainan anak-anak perempuan kita saja. Kita tahu dalam hadis, ya, ketika Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah masih lagi main dengan anak patung dengan teman-temannya. Maka menunjukkan kepada kita seperti disebut dalam kitab-kitab Ayatul Ahkam, Jassas sebagai contohnya, Imam Qurtubi sebagai contohnya, mengatakan ada perkara yang dibenarkan dalam bentuk konteks itu kerana seorang perempuan, anak perempuan nak dilatih, dibangunkan sifat umumah itu, keibuan dalam dirinya sejak kecil. Tapi selebih daripada itu, dia merupakan
apa yang dipanggil sebagai ifrat. Maka kita berlebih-lebihan, ekstrim dalam hal ini. Jadi tanpa kita sedari, bila kita melakukan perkara sedemikian, tuan-tuan, kita telah menghalang kedatangan malaikat rahmat ke rumah. Kalau malaikat rahmat keluar daripada rumah kita, agak-agak apa yang datang, tuan-tuan? Apa yang masuk ke rumah? Cuba jawab. Syaitan yang datang. Akid. Ya, confirm bila malaikat tidak datang, maka yang datang adalah syaitan. Ya. Itu yang kadang-kadang ada orang bertanya, di rumah besar ustaz duduk seorang-seorang dengan bunyi sudu kat dapur. Ya, dengan kadang orang tutup pintu. Tiba-tiba je pinggan jatuh sebagai contohnya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana syaitan ini datang ke rumah. Adalah nama yang tertentu yang diberikan. Contohnya seperti yang mengganggu kita supaya was-was dalam wuduk, namanya walhan. Ada yang suka mengganggu anak-anak, ditekannya perut anak, dicucuknya perut anak itu waktu malam supaya anak tu menangis. Akibatnya ayah ibunya tak boleh tidur malam, namanya umur sibyan ya. Ada pula yang kerjanya nama khinzab, ada berbagai-bagai nama, ada awamir disebutlah sebagai contohnya para ulama. Tidak ada hadis pun dalam perkara ini, tapi mengikut kajian mereka, mungkin daripada rujukan-rujukan yang lain, ya, bahawa ini perkara yang perlu kita jaga, ini perkara yang menjemput syaitan kedatangannya tanpa kita sedari. Dan begitu juga dalam hal berkaitan dengan anjing. Ya, kita melihat di negara-negara umat Islam pada hari ini pun, Timur Tengah, negara Arab sekalipun mula memela anjing. Bukan anjing je, harimau ni belanya. Ya? Haiwan buas. Ular tu dah lama lah ceritanya, tuan-tuan ni mula kat sekalian. Benda-benda macam ni kita nak buat apa, tuan-tuan? Memanglah kita tahu ada hadis mengatakan bahawa seorang perempuan baghiyah, perempuan ni bukan baik sangat latar belakangnya. Dia menyelamatkan anjing di Sahara daripada kematian itu dengan berinya minum. Dia turun dalam perigi usah payah, bawa tu keluar air tu pakai sepatunya, panjat, kena gigit kat mulut, bayangkan. Maka wanita ni bagi minum pada anjing yang kehausan tu. Dia masuk syurga kerana seekor anjing. Tapi jangan buat lebih lah. Ya, jangan pula kita tengok tengah highway anjing tu tengah sakit, kita berhenti kereta kita, tunjuk pula kat Facebook, waktu orang semua berlanggar. Ini apa buat, tuan-tuan? Kita dalam Islam ni tak suruh ekstrim tau. Buat sekadar yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memanglah kalau kita selamatkan binatang ni semua besar pahala, tapi jangan kita selamatkan orang, haiwan itu, maka orang berlanggaran kat belakang. Dalam hadis mengatakan la dharar la dhirar. Jadi ini ujian bagi umat Islam sedunia. Mereka melihat kenapa orang kafir boleh bela anjing. Mereka pun nak bela anjing, haiwan yang setia dan sebagainya. Tuan-tuan, kebenaran bela anjing ni dalam Islam hanya untuk berapa tujuan saja. Satu, kalau kita punya kawasan tanaman yang sangat luas dan anjing binatang terbaik untuk menjaganya, ya. Ada orang-orang di kalangan kita memiliki ladang besar dekat Australia, ada orang Malaysia ada ladang kat sana. Tak ada cara lain untuk jaga ladang itu melainkan anjing. Maka dibenarkan kebun. Ada orang punya contohnya sawit banyak kan. Ada orang contohnya punya kedai kereta, used car, yang mana waktu malam nak dikawal daripada pencuri kenderaan ini dan sebagainya. Ataupun orang ni tanahnya terlalu besar, ataupun untuk tujuan berburu. Tengok kan? Tanaman ketika diperlukan, ternakan, contohnya bela lembu, kambing dan sebagainya, anjing adalah binatang yang baik untuk jaga. Lagi tujuan untuk jaga tanah yang terlalu luas, lagi untuk jaga untuk tujuan berburu. Selain daripada itu, tuan-tuan, bila kita membela anjing tanpa sebab, ia akan menyebabkan sehari pahala kita berkurangan di sisi Allah SWT. Ia ujian, betul, ia ujian. Kita umat Islam ni jawapan yang paling tepat, ujian. Kenapa engkau tak makan babi, ya? Orang pun jelaskan babi itu ada kuman itu dan sebagainya. Tapi kenapa orang kafir makan? Tak ada apa-apa. Jawapan yang paling mudah, tuan-tuan, saya orang Islam. Allah larang saya tak buat. Sami'na wa ata'na. Jadi begitu juga dalam kisah anjing ini tadi, jangan kita diperdayakan oleh pandangan-pandangan yang pandangan itu betul dalam mustawa, dalam apa kita panggil dalam peringkat kemanusiaan, berfikir betul, tetapi di sudut ilahiyah, di sudut ketuhanan, keislaman dan kepatuhan kepada Allah Taala, ada perkara lain yang kita kena masukkan dalam kerangka pemikiran kita. Betul. Allahu Akbar. Ihsan tu biarlah bertempat. Jangan kita biarkan diri kita, generasi kita dipengaruhi oleh normalisasi dosa yang dipopularkan tersebut. Baik, yang bagi Datuk, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya sebentar tadi, dan kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Mungkin di Facebook kita boleh saksikan soalannya di paparan skrin. Baik, kita ada Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah mandi atau tidur dalam keadaan tidak berpakaian antara punca jin memasuki rumah dan tubuh kita? Dan kedua, bagaimanakah untuk mengelakkan jin dan syaitan berkumpul dalam bilik yang dibiarkan kosong dan tidak berpenghuni? Yang bagi Datuk.
adalah yang kita dengar kisah-kisah seperti ini, seperti perbuatan pakar-pakar perubatan Islam dan sebagainya, mengatakan bahawa antara perkara yang digalakkan adalah kita menjaga aurat kita walaupun ketika berseorangan. Ya, ini dipanggil babul wara'. Dalam satu hukum dalam Islam namanya wara'. Iaitu kalau kita mandi pun kita bertutup seperti amalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalangan mereka ni mengajar kita daripada hadis-hadis Nabi ketika bersama dengan isteri pun berselimut sebagai contohnya. Ya, ketika berada dalam bilik air berseorangan pun tutup muka, kepala dan sebagainya kerana malunya pada Allah SWT. Wallahu alam, ini mungkin case to case lah. Berbeza daripada seorang kepada yang lain. Orang yang pertahanan dirinya kuat, ya, syaitan mungkin takut kepadanya, seperti yang kita belajar kes Nabi berkata tentang Umar Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, engkau ni kalau lalu satu tempat, syaitan pun tak lalu kat situ. Ya, kekuatan daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang tertentu. Tapi ada orang dalam keadaan bukan saja dia berbogel, dia tak berbogel, syaitan datang serang dia. Bulan Ramadan pun orang semua dalam keadaan beribadah, tenang, lapang. Dia boleh kena, dia kena pula kat Mekah pula tu. Jadi ini bergantung kepada suasana masing-masing. Tidaklah dikatakan ini punca utama dengan sebenar-benarnya, tidak dipastikan. Ya, tapi madailah untuk kita mengamalkan warak dalam kehidupan supaya kita kawal diri kita daripada perkara-perkara sedemikian. Dan orang perempuan pun kadang-kadang ketika dia uzur pun antara waktu yang paling efektif untuk syaitan ni menyerang dia. Ada bukti-bukti tertentu yang dikemukakan oleh pengamal-pengamal perubatan Islam. Maka kalau kita tahu kaedahnya begitu, kita elakkanlah. Ya, elakkan melakukan perkara sedemikian yang boleh menyebabkan kedatangan syaitan ni tadi. Demikian juga bagaimana elakkannya syaitan berkumpul dalam bilik yang kosong tak berpenghuni. Memang ya, kita disuruh untuk baca surah Al-Baqarah sebagai contohnya, fa inna akhazaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala, kata Nabi SAW. Baca surah Al-Baqarah. Maka dia membacanya keberkatan, meninggalkannya kerugian. Dan yang baca surah Al-Baqarah ni tidak akan mampu dikuasai oleh syaitan, ahli sihir dan sebagainya. Jadi juga ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa rumah ni lama ditinggalkan akan ada makhluk lain yang duduklah. Maka perlulah kita kepada proses untuk pembersihan, menghalau dan sebagainya. Memang ada bukti-bukti seperti itu barangkali berlaku. Baik, yang bagi Datuk, bila sebut tentang surah Al-Baqarah ni 286 ayat, letak je pada juzuk yang pertama. InsyaAllah kita akan bahaskan selepas ini. Mungkin ada kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan yang lain berkenaan dengan pembacaan surah Al-Baqarah. Teruskan setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad untuk sama-sama kita mendiskusikan hadis dan amalan lindungi rumah daripada syaitan. Dan alhamdulillah telah pun kita huraikan, kita kupas beberapa soalan dan juga kemusykilan yang telah diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Dan tadi yang bagi Datuk ada menceritakan ataupun membahaskan sedikit tentang pembacaan surah Al-Baqarah yang mana merupakan memiliki kelebihan dan keistimewaan yang tertentu sebagaimana telah pun diceritakan ataupun digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagai tambahan yang bagi Datuk tentang surah Al-Baqarah, silakan. Tuan-tuan dan puan yang boleh sekalian, dengar ya huraian dikemukakan oleh Imam An-Nawawi tentang kelebihan membaca surah Al-Baqarah ini, iaitu sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru min baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu ni kubur, jangan biarkan jadi kubur, kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi penjelasan para ulama, buyutul muslimin yang bagi antu hasan min syaitan wa antum la bin nur wal barakah. Rumah orang Islam sepatutnya dijauhkan daripada syaitan, dipenuhi dengan nur dan juga keberkatan. Wa yakunu zalika bi amali ta'at fiha min zikrin wa salatin wa du'ain wa qiraatul Quran wa ghairi zalik. Caranya adalah dengan membanyakkan zikir, selawat, salat-salat,
Solat sunat maksudnya, doa-doa dan juga membaca Al-Quran. Selain daripada itu, antara yang menjadi tumpuan dalam hadis ini iaitu membaca surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah ni tuan-tuan? Kerana dalam penjelasan kat sini, yadullu ala fadilati surah Al-Baqarah. Dia menunjukkan kepada keutamaan surah Al-Baqarah. Wa taqdimiha ala ghairiha. Dan menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah banding dengan surah yang lain. Dia merupakan surah yang paling panjang. Para ulama macam contohnya Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan semua bicara daripada Al-Quran terdapat surah Al-Baqarah. Dan semua yang terdapat surah Al-Baqarah itu ringkasannya dalam Al-Fatihah, ya. Jadi wa inna hala kadzalik, memang begitu. Faqad jama'at min ahkami syara' ma lam tajma'hu suratun min al-Quran. Surah Al-Baqarah ini menghimpunkan semua ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang tak terdapat dalam surah-surah yang lain. Fahiya mustamilatun ala sifatil mu'minin. Surah Al-Baqarah juga menjelaskan tentang sifat orang beriman. Lagi apa? Wa sifatil munafiqin, sifat orang-orang munafik. Wa syarhi qisasi Bani Israel. Surah Al-Baqarah surah yang paling lengkap menceritakan tentang umat terdahulu, contohnya Bani Israel. Wa zajar anis sihir wa riya wa riba. Dan begitu juga dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang menjauhi perkara namanya sihir dan juga perkara namanya riba. Maknanya dalam perkara berkaitan dengan kerohanian, dalam bab kebudayaan, dalam bab harta benda, pengurusan harta pusaka dan sebagainya. Wa zikril qibla wa salati was saumi wal haji wal umrah. Semua cerita dalam surah Al-Baqarah tentang kiblat, tentang sembahyang-sembahyang yang kita kerjakan. Begitu juga tentang puasa, haji, umrah, wat talaq wal adat, cerita tentang talak dan juga bilangannya, wad duyun wasyurut, dan hutang piutang diceritakan, warahanul qisas, tebusan, dan juga perkara berkaitan dengan bunuh balik. Lihat kesempurnaan yang terdapat surah Al-Baqarah. Jadi itu sebab membacanya mengundang kepada keberkatan, meninggalkannya menyebabkan kerugian. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bahkan disebut dalam lanjutan hadis ni, wala tastati'u hal batala. Takkan ahli sihir yang berniat jahat kepada kamu takkan mampu melakukannya. Ya, kadang-kadang dalam hidup ni saya tinggal almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin bercerita. Ada orang kadang ujiannya pada harta benda, kekayaan, niaga berjadi. Maka orang pun tengok tak syok lah. Dia tak syok tu mulalah dia buat perkara-perkara yang tak sepatutnya, perkara sihir. Maka fulan ni pergi ke ofis je, terlelap, tertidur, tak boleh buka mata, berat sangat mata. Keluar je daripada ofis, boleh terang benderang pula. Masuk ke ofis je, kadang-kadang pulang ke rumah, dia tak boleh attack ke ofis pun kuat, semua orang sembahyang berjemaah. Ingat tuan-tuan ya, dalam hadis mengatakan siapa yang sembahyang berjemaah akan jauh dari syaitan tahu. Ini pun satu perkara saya akan ulas kemudian nanti. Bahawa gambaran yang dikemukakan kat sini, kadang-kadang tak boleh nak attack kat ofis, maka kat rumah pula, di balik rumah tengok muka isteri tu nak bergaduh je kerjanya. Ya, melihat rupa ayah ibu yang patut disayangi itu, dia jadi benci semacam saja. Kadang-kadang tanpa kita sedar, syaitan ini menguasai kita, sama ada syaitan itu datang sendiri ataupun dihantar oleh orang. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, baca surah Al-Baqarah yang mengandungi segala hukum hakam dan ketetapan dan semua perspektif kehidupan seorang muslim ini, dan sepatutnya akan menyebabkan kita selamat daripada perkara-perkara gangguan syaitan ini sebenarnya. Jadi ini antara keutamaan disebut oleh para ulama, contohnya Imam Nawawi berkaitan dengan keutamaan surah Al-Baqarah. Bila sebut tentang surah Al-Baqarah yang bagi Datuk, kadang-kadang ada orang yang mungkin dia tak mampu membaca Al-Quran dan sebagainya, dan dia kata boleh tak kalau sekadar kita pasang audio ataupun MP3 dan sebagainya. Mungkin sedikit pencerahan daripada Datuk. Soalan ni kami pernah tanyakan kepada Tuan Guru ketika di Jordan satu masa dahulu, almarhum Syekh Dr. Fadhil Hasan Abbas. Apakah kelebihan kita baca Al-Quran dan kita dengar daripada audio? Kedua-duanya bacaan Quran. Bahkan kita pun diajar kalau kita tak mampu baca, kita dengar. Tetapi untuk merawat, dia tak cukup setakat mendengar bacaan. Kita kena baca, kerana membaca itu memiliki ruh. Tapi kalau kita mendengar bacaan, itu merupakan satu rakaman. Ya, saya kaitkan dengan tuan-tuan satu kisah yang mungkin kisah ni pun ada unsur pengajaran padanya. Diceritakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang terkemuka dengan waraknya. Pada zaman hidup Imam Ahmad, kalau ada orang kena kerasukan syaitan ini, Imam Ahmad datang saja ke rumah, memadai datang saja sampai je kat pintu rumah, iblis tu lari bertempiaran. Tak nak buat apa-apa. Tanpa buat apa-apa. Kadang-kadang Imam Ahmad terlalu sibuk, maka ada anak muridnya yang ambil slipper sandal Imam Ahmad dan pergi hantar kepada pesakit. Maka kasut Imam Ahmad ni saja boleh menyebabkan orang yang sakit ini, kerasukan ini, gangguan syaitan ini, lari syaitan. Allahumma salli. Bila Imam Ahmad meninggal dunia,
maka anaknya menyimpan sifat Imam Ahmad. Sifat ni sifat yang paling buruk, tuan-tuan. Imam Ahmad tidak pernah menukar sifatnya dalam tempoh 18 tahun. Allah. Bayang sifat itu dengan ikatnya, putusnya, buruknya, lusuhnya. Itulah sifat Imam Ahmad. Ketika beliau wafat, anak-anaknya menyimpanlah barang-barang nostalgia ni, termasuk selipernya. Maka bila ada orang kena kerasukan, anak ni pun menghantar seliper itu kepada orang yang dirasuk. Syaitan tu boleh berkata kepada orang yang menghantar tu, Imam Ahmad dah mati kan. Bagi menunjukkan ni kisah dikemukakan Wallahu a'lam, tuan-tuan ya. Bagi menunjukkan kepada kita tentang maknawiyah seseorang, kekuatan yang ada pada seseorang itu, ya boleh menghindar daripada gangguan syaitan ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Amalan rohani dalam man kita itu perlu diperkemaskan. Baik, yang bagi Datuk dan juga sahabat para penonton, kita ada soalan yang berikutnya yang kita ingin raikan daripada sahabat Facebook kita Al-Syal yang bertanya. Baik, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, apabila hari telah senja, laranglah anak-anakmu daripada keluar rumah kerana ketika itu syaitan berkeliaran. Mungkin bagi Datuk boleh jelaskan hadis ini. Baik, soalannya, adakah waktu-waktu puncak syaitan berkeliaran adalah waktu senja, tepat jam 12.30 hari dan 12.30 malam? Baik, yang kedua, di dalam hadis lain menggalakkan kita membiasakan supaya memberi salam dan membaca bismillah ketika memasuki rumah dan berdoa sebelum makan. Yang mana syaitan akan berkata kepada kuncu-kuncunya, kalian tiada tempat bermalam dan tiada bahagian untuk makan. Dan begitulah sebaliknya jika kita tidak memberi salam dan berdoa untuk makan. Mohon yang bagi Datuk jelaskan. Alhamdulillah. Seperti yang kita fahami daripada hadis menunjukkan sedemikian, bahawa syaitan memang waktu kemuncak gangguannya pada waktu malam. Ya, waktu mula daripada maghrib sampai kepada isyak itu peak, waktu yang paling kemuncak. Ya, kerana kita belajar daripada hadis seperti yang disebut Nabi SAW dalam banyak hadis, ya, antaranya la tursilu sibyanakum idza ghabati syams hatta tazhaba fahmatul isya. Fa inna syayatin tub'ats idza ghabati syams hatta tazhab fahmatul isya. Hatta tazhaba fahmatul isya. Menerangkan kepada kita bahawa jangan biarkan anak kamu di rumah. Bahkan diajar kita untuk tutup pintu rumah, untuk kunci dan baca bismillah. Adalah penjelasan para ulama, contohnya Ibn Daqiqil Aid dalam perkara ni, bahawa kerana pada waktu malam ni, kata Ibnu Jauzi, inna ma khifa ala sibyan fi tilka sa'a li anna an-najasa allati takun biha asyayatin mawjudah ma'ahum ghaliban wa zikru allazi yasunu minhum mafqud min as-sibyan fi dhalika al-waqt wal hikmatu fi intisharihim hina idzin anna harakatahum fil laili amkan minha lahum fil nahar li anna az-zalam ajma' lil quwwa asy-syaitaniyah min ghairihi wa kadzalika kullu sawat. Waktu malam, benda yang gelap, yang bersifat hitam, padanya ada unsur-unsur kesyaitanan. Bahkan dalam hadis dikatakan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, perkara yang boleh menyebabkan salat itu dibuka apabila seekor anjing hitam melintas di hadapan. Jadi perkara-perkara yang dibuat berkaitan ni kegelapan, yang warnanya hitam dalam suasana yang mencurigakan. Tapi kalau kucing tu ataupun anjing tu memang kebiasaannya ada kat situ, lain perkaranya, tuan-tuan ya. Ini maksudnya dalam suasana yang agak terasing. Tiba-tiba muncul kucing hitam kat rumah ataupun anjing hitam kat rumah. Ini ada petanda-petanda tertentu yang kita kena mohon perlindungan kepada Allah SWT. Kita tak pula disuruh, ya, kalau macam pihak berkuasa, mereka boleh mencari golongan yang terlibat, contohnya ahli sihir yang menggunakan unsur-unsur ini. Tapi bagi kita yang tidak ada kuasa, kita berdoa kepada Allah dan membuat perlindungan diri kita, anak-anak kita daripada perkara-perkara sedemikian. Jadi disebut waktu malam, bermula maghrib sampai ke isyak. Itu waktu yang paling penting untuk kita kawal anak-anak kita, jaga mereka daripada gangguan syaitan. Yang tengah hari ini tidak ada hadis sebenarnya. Waktu tengah hari kena bawa anak masuk ke rumah je, tidak ada. Cuma dari sudut sainsnya bahayalah, waktu tu matahari tegak atas kepala, boleh menyebabkan kena stroke, haba dan sebagainya. Ya, itu perkara yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan perubatan tabi'i. Tapi yang bersifat rohani ini, gangguan syaitan ini memang disebut dalam hadis-hadis kemuncaknya pada waktu-waktu seperti itu. Ya, bahkan ada kaitan juga kalau saya nak sebut pada tuan-tuan dalam perkara sedemikian, iaitu kita disuruh untuk kunci pintu, baca bismillah, kerana syaitan tidak boleh buka pintu yang berkunci. Maksudnya kat sini, kata para ulama seperti contohnya Ibn Daqiqil Aid menjelaskan bahawa di sini ada banyak perkara yang disebut Nabi berkaitan dengan kehidupan kita, keduniaan dan juga akhirat kita. Waktu malam sebagai contohnya disuruh kita untuk kunci pintu, baca bismillah, tutup lauk,
Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, ada hadis yang menunjukkan, dalam Muslim menunjukkan ada sehari ataupun satu malam dalam setahun wabak itu berlaku. Jadi ada dua perkara kat sini. Yang pertama, kita tutup pintu rumah, kunci, baca bismillah. Syaitan tidak boleh masuk. Sampai bila kita baca, contohnya kita pulang ke rumah, apa kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada orang dalam rumah. Kalau tak ada orang dalam rumah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita baca semikian, maka syaitan yang ikut kita akan berkata, la ma'wa indakum wa la mabit. Habislah, tak ada tempat tidur malam ni. Kita masuk rumah yang tak ikut kita daripada luar tu tak boleh masuk. Betul. Tapi yang ada dalam rumah belum tentu keluar. Ini kata Ibn Daqiqil Aid. Itu sebab kadang-kadang ada pengalaman orang tidur tiba-tiba tidur tak baca bismillah, tak ada adab untuk tidur. Maka syaitan menghempapnya. Apa Melayu panggil hantu apa? Tindih. Hantu tindih. Ada berlaku kan tuan-tuan? Ya, ramai orang mengalami pengalaman ini kan. Ataupun yang seperti yang digambarkan tadi dekat rumah sebagai contohnya, yang menyebabkan pergaduhan suami isteri. Melihat perkara kecil pun jadi bergaduh. Kalau kat luar akan main baik lagi dengan orang lain, tapi dengan isteri kat rumah bukan main kedekut. Singgit pun susah nak hulurkan. Kerana syaitan telah pun memperdaya mereka sehingga menyebabkan kebencian itu berlaku. Bergaduh dengan anak-anak. Sampai kalau seorang ayah itu pulang, anak-anak pun bermuram durja, apa nama istilahnya, menjauhkan diri. Ya, kalau ayah hilang, gembira macam hari raya. Allah. Kenapa? Kerana ayah ni tak pandai menguruskan diri dan emosinya. Kerana kemungkinan syaitan ada di situ. Kata Ibn Daqiqil Aid dalam perkara ni, iaitu bila kita baca doa untuk masuk rumah, kita baca doa keluar rumah, syaitan tidak dapat ikut kita masuk dalam rumah contohnya. Tapi yang ada dalam rumah itu, sebahagiannya keluar, sebahagiannya tidak dapat keluar, sebahagiannya kekal dalam rumah. Maka ini dipanggil mimbab takhfif al-azza. Mana ada benda-benda yang Allah ringankan untuk kita, tapi masih ada lagi kesan-kesannya seperti ini gambarkan dalam hadis ini. Allahu akbar. Demikian antara adab-adab yang telah pun diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah, bagi salam, kaki kanan, tutup pintu dengan membaca kalimah Allah ataupun bismillah. Dan jangan lupa antara perkara-perkara lain yang akan kita kongsikan selepas ini, semestinya dalam Tayarah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Masih lagi kita terus setia bersama dengan Tayarah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Rajab ni. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama-sama dalam Tayarah Ustaz untuk membicarakan hadis dan amalan lindungi rumah daripada syaitan. Dan kita masih lagi bersama Fadil yang berbahagia, Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Banyak yang telah pun kita kongsikan kepada para penonton. Dan terima kasih atas tontonan anda yang mana yang menonton menerusi FB Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, yang bagi Datuk, bila sebut tentang amalan-amalan yang kita boleh lakukan untuk melindungi diri daripada syaitan, ini termasuk yang dikongsikan oleh yang bagi Datuk di awal tadi ataupun di pertengahan program tadi tentang amalan solat, melazimi solat secara berjemaah. Datuk, mungkin sedikit pencerahan kepada para penonton. Baik. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Tadi kita dah bincangkan secara tak langsung antara perkara-perkara yang mengundang syaitan datang ke rumah. Antaranya ittikhaz aswar wa tamathil. Kita kat rumah kita tak peduli apa saja yang kita pergi beli daripada negara luar, kita bawa pulang kat rumah, gambar-gambar hidup, patung-patung walaupun kecil letak kat tangga kat mana, ni antara sebab syaitan datang ke rumah. Kerana malaikat rahmat tidak masuk rumah yang mengandungi perkara-perkara seperti itu. Lagi tuan-tuan, antara perkara yang boleh menyebabkan syaitan datang ke rumah, kita tidak melakukan salat sunat dekat rumah. Kalau kita pergi ke masjid sembahyang berjemaah, jangan lupa jadikan sebahagian daripada sembahyang sunat kita kat rumah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam hadis mengatakan fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Siapa yang mengambil bahagian untuk sembahyang sunat itu kat rumah, Allah berikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Antara kebaikan itu seperti yang disebut oleh Imam Nawawi, afdalu salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Imam Nawawi menjelaskan hadis Muslim ini, sebaik-baik salat lakukan seseorang itu salat di rumah selain daripada fardu. Fardu dibuat di masjid atau di surau atau tempat berhimpunnya orang-orang Islam. Kata Imam Nawawi di sini bahawa maksud yang digalakkan salat sunat. Wa jami' ahadits al-bab taqtadi. Banyak hadis menunjukkan perkara ini. Kata beliau lagi, untuk menjelaskan perkara ini, kerana orang yang sembahyang dekat rumah, sembahyang sunat, akhfa wa ab'ad an riya'.
Kalau sembahyang kat rumah, diri kita terpelihara daripada riak. Ya, lagi apa? Waswanu minal muhbitat, dan akan menjaga amalan kita daripada kerugian. Waliyatabarak al-baitu bizalika wa tanzil fihi rahmah wal malaika wa yanfir minhu syaitan. Bila kita sembahyang kat rumah, tuan-tuan, sembahyang sunat, ia mengundang keberkatan. Bila keberkatan masuk ke rumah kita, maknanya kehadiran malaikat dan juga perkara-perkara yang bersifat rahmat daripada Allah. Bila perkara itu hadir kat rumah kita, syaitan akan lari. Itu dia maksud khairan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadikan sebahagian daripada sembahyang kamu kat rumah, bukan sembahyang fardu ya, sembahyang sunat. Ini yang saya nak sebut oleh tuan-tuan ditanya tadi, tarku salatil faridah bil masjid. Antara perkara yang mengundang syaitan datang ke rumah kita, iaitulah kita tidak sembahyang berjemaah di masjid. Tengok ya apa buktinya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dalam hadis mengatakan bahawa man shalla salatal subhi fi jamaah fa huwa fi zimatillah, fala yatlubannakumullahu fi zimati bi syai'in fa innahu man yatluhu min zimati bi syai'in yudrikhu summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Siapa yang sembahyang subuh, maka Allah telah menjamin baginya keselamatan, makna zimah, mendapat jagaan daripada Allah SWT. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga berkaitan dalam perkara ini, iaitu Nabi SAW menyatakan, qala Rasulullah SAW, ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adhan wa la tuqam fihi salah fihi musalla illa istahwaza alaihim syaitan. Barang siapa yang duduk dalam satu daerah, bilangan mereka lebih daripada 3 orang ke atas, tiba-tiba mereka tidak mengazankan tempat itu, tidak memandangkan azan dan tidak salat berjemaah, illa istahwaza alaihim syaitan, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Istihwaz maknanya kat sini iaitu menguasai mereka. Jadi huraian dikemukakan kat sini, fawajhul istidlal, kata Imam Nawawi, akhbar bi istihwaz syaitan alaihim bi tarkil jamaah allati syi'aruha al-azan wa iqamus salah wa iqamatus salah. Jadi orang-orang beriman yang tidak melakukan salat berjemaah dan tidak memandangkan azan di satu tempat, padahal bilangan mereka 3 dan ke atas, maka itu menyebabkan penguasaan syaitan terhadap diri mereka. Ya. Jadi ini antara perkara yang namanya kelebihan salat berjemaah. Ia akan menyelamatkan penduduk setempat itu daripada dikuasai oleh syaitan. Lagi tuan-tuan, antara perkara yang menyebabkan syaitan lari daripada rumah kita, iaitu sentiasa baca Al-Quran seperti yang telah kita huraikan. Ya, bila Allah Taala menurunkan ayat daripada surah Al-Furqan ayat ke-30, wa qala rasulu ya rabb inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasul itu berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, umat ini telah menjadikan Quran itu satu benda yang dipinggirkan. Kata para ulama, tuan-tuan, dalam bab peminggiran Quran, kalau betul lah perkataan saya, kita pinggirkan Quran kat sini, wa innahu min hajril Quran kama zakarahu al-alama Ibn Qayyim fi kitabih Mufid al-Fawaid ba'da an addada anwa'an min hajril Quran, qala rahimahullah, wal khamisu hajrul istishfa' wa tadawi bihi fi jami' amradil qalbi wa adwa'iha fayatlubu shifa'a min ghairihi wa yahjur tadawi bihi wa kullu hadha dakhilun fi qawli Rasulullah ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kalau kita faham ayat ini, iaitu Nabi mengatakan kepada Nabi kepada Allah dengan keluhan, ya Allah, kesiannya umat ini, sibuk dia dengan perkara lain, dilupa pada Quran. Allah. Maka antara penjelasan para ulama terhadap meninggalkan Quran ini, tuan-tuan, adalah kita tidak menjadikan Quran ini sebagai sumber rawatan kita, tidak menjadikan dia sebagai sumber rujukan kita, tidak menjadikan dia sebagai amalan kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang disebut sebagai istishfa' wa tadawi, iaitu kita tidak menjadikan dia satu amalan kita setiap hari. Jadi antara cara kita merawat diri dengan Al-Quran ini, tuan-tuan, yang pertama tadi kita dah bincangkan, baca surah Al-Baqarah keseluruhannya. Kat sini Ibn Hajar menjelaskan kenapa Nabi suruh baca keseluruhan. Dalam ayat lain Nabi suruh baca ayatul kursi. Jawapannya gini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi mendapat rawatan pada seorang doktor yang pakar, doktor pakar tu pun prescribe ubat, dia pun lihat, diagnose, maka dia berkata kena ambil ubat dengan kuantiti tertentu, kan? Lepas dah pulih besok, kita reducekan. Betul tak? Yeah. Doktor pakar ni kata makan ubat antibiotik ni, makan setakat ni, lepas 3 hari buang, contohnya. Kenapa dia boleh prescribe macam tu, tuan? Kita boleh tak cakap, membazirlah doktor ni, mahal ubat beli, kena minum habis lah. Ataupun sekali teguk habis sekali 1 botol, boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Maka demikian juga Nabi merupakan seorang doktor pakar kerohanian yang paling hebat. Maka Nabi mengajar kita dalam situasi tertentu kena baca Al-Baqarah keseluruhan. Kerana pada waktu itu rawatan yang solid kau perlukan. Nanti bila ada keadaan agak ringan, kau bacalah ayatul kursi. Sebab itu seperti Nabi nyatakan, qiraatul ayatul kursi
satu kali pagi, satu kali petang. Ini nampak prescription yang Nabi kemukakan kepada kita untuk melindungi diri kita daripada syaitan ni tadi, tuan-tuan. Penyakit yang kita tak nampak sebenarnya. Dan begitu juga ketika lepas solat fardu. Setiap lepas solat fardu baca ayatul kursi. Dan ketika nak tidur pada waktu malam. Lagi tuan-tuan, antara perkara yang kita maksudkan ayat Quran yang menjadi pendirian diri ni, setiap malam nak tidur, jangan lupa baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nabi tak suruh kita baca surah Al-Baqarah keseluruhannya ketika nak tidur malam. Nanti mungkin kita tak mampu nak buat, tuan-tuan. Nampak kan? Jadi baca di hujung malam kita sebelum tidur itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan lagi, qila ma'nahu kafata. Dalam hadis mengatakan kalau kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, 285, 286 ni, kafata. Kafata ni maksud dia perkataan apa, tuan-tuan? Kafa yakfi. Kata Imam Nawawi, maksud kafata ni iaitu qiyamul lail. Orang yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, insya-Allah dia akan mampu bangun qiyamul lail nanti. Yang kedua, waqila minasyaitan. Mungkin juga ia melindunginya daripada syaitan. Yang ketiga, waqila minal afat. Ataupun mungkin daripada satu bahaya yang mungkin berlaku pada malam itu, kebakaran contohnya, penyakit sebagai contohnya. Kerana dalam hadis mengatakan bahawa ada satu hari dalam setahun ataupun satu malam dalam setahun wabak berlaku. Itu sebab nanti saya nak huraikan sebelum terlupa sebut lagi sekali, makanan kita disuruh tutup oleh Nabi pada waktu malam kan. Kerana sebenarnya ada binatang-binatang pembawa penyakit, tuan-tuan. Contohnya cik T kan, tikus lah. Ya, ada orang kena kencing tikus dan sebagainya. Kerana tikus ni satu binatang dipanggil sebagai fuaisik. Fuaisik makna binatang jahat. Penciptaannya satu ujian untuk kita yang sebab tak jaga kebersihan lah. Maka binatang ini akan kencing pada makanan, boleh mengakibatkan kerosakan organ dalaman dan sebagainya. Ahli sains ada menjelaskan perkara ini. Begitu juga cicak. Begitu juga lipas. Begitu juga mungkin cencorot. Kekuatan yang ada pada cencorot itu mengikut sains. Tahu cencorot apa? Utara punya apa cencorot? Tak sure tak? Cencorot tikus kecil yang tak ada mata. Oh, ya. Cencorot kan? Sama cencorot juga tak? Cencorot juga. Itu cencorot itu boleh membunuh 300 ekor tikus. Kalau tikus yang begitu bahaya, penyakit dia bawa dirinya, boleh bunuh manusia. Bayangkan cencorot itu boleh membunuh 300 ekor tikus. Dia duduk satu tempat, tikus tak akan datang ke situ. Tuan-tuan, ini antara mengapa Nabi kita suruh kita menutup makanan pada waktu malam. Ia bicara tentang ketamadunan sebenarnya. Bicara tentang satu perkembangan kemanusiaan, kehidupan. Ya, hebatnya Nabi kita salam, walaupun Nabi menjelaskan perkara ini dalam aspek syarak. Mana dari sudut ibadah perlu kepada kesihatan, bukan? Ya, kalau dah kena penyakit seperti yang tertentu, maka seorang daripada suami isteri ni kena duduk ke hospital, berlanjutan pula tempohnya. Mungkin penyakit itu makin kronik, bawa kepada kerosakan anggota dalaman lain, sehingga boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Mungkin begitu maksud Nabi SAW dalam konteks yang sangat luas. Ya, lagi apa tuan-tuan? Antara perkara yang dapat melindungi diri kita daripada gangguan syaitan ini, iaitu senang je caranya, saya yakin kebanyakan tuan-tuan telah mengamalkannya, iaitu Nabi kita SAW tak pernah meninggalkan membaca 3 qul, meniup kedua tangan baginda dan menyapu ke seluruh anggota badan mana yang sampai. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi itu antara amalan yang sedikit telah pun kita kongsikan oleh yang bagi Datuk kongsikan kepada kita. InsyaAllah selepas ni banyak lagi amalan-amalan lain yang mungkin dapat yang bagi Datuk kongsikan kepada kita. InsyaAllah kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersua di TV9 selepas ini. Masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas tontonan anda para penonton, tuan-tuan, puan-puan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara tentang hadis dan amalan lindungi rumah daripada syaitan, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan yang berbahagia Datuk Ustaz Dr. Zahazan Muhammad. Dan bagi Datuk, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton kita yang sudi kekal setia menonton sehingga jam dan juga detik ini, yang tekan butang share atau kongsikan
Terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan bermanfaat siaran kita pada pagi ini. Dan yang bagi Datuk, tadi kita bercerita panjang lebar tentang amalan-amalan yang telah pun dikongsikan oleh yang bagi Datuk, yang berdasarkan kepada dalil yang telah pun disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ada pertanyaan juga tu yang bertanya tentang ada orang menyidai ataupun hukum menyidai pakaian di luar rumah dalam keadaan tidak sempat untuk diangkat pakaian tersebut sehingga melepasi waktu maghrib, malam dan sebagainya tu. Menyidai pakaian ni tidak terhad pada waktu bila-bila. Ya, hukumnya harus. Cuma seperti yang kita sebutkan tadi, keterlibatan ataupun penglibatan syaitan yang begitu banyak menjelang waktu maghrib ke atas. Mungkin ada perkara-perkara tertentu mengikut amalan orang tertentu yang mungkin ada kaitan dengan pengalaman-pengalaman dilalui. Tapi sebenarnya hukum asasnya adalah harus. Cuma waktu malam kalau kita tak mengangkat baju waktu siang, mungkin keringnya itu kurang, kadar kelembapannya kurang. Dia tak ada kaitan apa pun dengan iblis syaitan pada waktu itu sebenarnya. Cuma kalau anak kita yang mengangkat mungkin pakaian pada waktu seperti itu, mungkin nanti kena sesuatu ke atau gangguan ke, maka itu telah kita bincangkan tadi berkaitan dengan larangan membiarkan anak-anak terutama yang kecil ni keluar pada waktu-waktu menjelang maghrib. Ya. Lagi da'i ada perkara yang saya nak sebut juga kat sini berkaitan dengan pertahanan diri, perlindungan diri daripada syaitan. Islam ni tidak meninggalkan satu perkara pun mungkin melainkan ada huraian penjelasannya. Ya, contoh yang lain yang telah saya nyatakan sikit tadi tentang ighlaqul bab, menutup pintu. Kenapa ya? Nabi menyatakan wa'ghliqul abwab, ya, seperti sebut Sarakhsi pula, ghaliqu dengan tasydid lam dan riwayat yang lain. Ya, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari penjelasan perkara ni, kerana dengar beliau kata, mengapa suruh kunci pintu? Ya, fil amri bi ighlaqi al abwab min al masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Tujuan kita menutup pintu ini ada mengandungi matlamat-matlamat keagamaan dan keduniaan. Kerana nombor satu sekali menjaga jiwa. Siyanatul anfus al amwal min ahli al abath wal fasad wala siyama syayatin. Itu bila kita kunci rumah, pintu dengan baca bismillah ni tadi, ia akan menyelamatkan rumah kita daripada pencerobohan. Pencerobohan ni daripada manusia ataupun jin seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kerana dalam hadis lain jelaskan fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Syaitan tidak akan membuka pintu yang telah dikunci. Fa isyaratun ila anal amr bil ighlaq li maslahati ibadi syaitan anil ikhtilat bil insan. Ini menunjukkan kepada kita tentang perintah Nabi, suruhan Nabi untuk pintu rumah ini dikunci, mengelakkan syaitan masuk ke dalam rumah. Ya. Jadi lihat lagi lanjutan kat sini yang saya nak sebut tadi, ya. Fa amma syaitan alladhi kana dakhilan fala yadullu al khabar ala khurujihi. Kalau kita dah kunci pintu rumah dengan baca bismillah, syaitan yang ada dalam rumah belum tentu keluar lagi. Tapi yang kat luar rumah tak dapat masuk. Fa yakunu zalika li takhfifil mafsadah la li raf'iha. Ini menunjukkan kepada kita ada satu keringanan, keselamatan, mengurangkan mudarat, tapi tidak mengangkat kemudaratan itu secara keseluruhan. Wa yuhtamal an takuna tasmiyah indal ighlaq taqtadi tard man fil baiti minasyayatin. Mungkin juga kata Ibnu Hajar, bila kita baca bismillah ni tadi, syaitan yang ada dalam rumah pun keluar mungkin. Wa ala hadza fa yanbaghi an takuna tasmiyah min ibtida'il ighlaq ila tamamihi wastanbata minhu ba'dhum masyru'iyyah ghalq al-fam inda tasa'ub lidukhuli fi umumil abwab majazan. Ya, jadi disuruh kita untuk kunci pintu rumah dan baca bismillah ni supaya mengelakkan syaitan masuk dalam rumah. Dan demikian juga istinbat sebahagian daripada para ulama, mengapa kita kena tutup dan tahan mulut kita ketika nak Allah hajat. Ketika kita menguap. Ya, menguap. Rasa macam nak buka mulut macam buaya besarnya, kan tuan-tuan. Jadi disuruh kita untuk tahan, terutamanya ketika semayang. Kalau nak menguap ni tahan. Tahan, jangan bagi muap. Yang lebih malang lagi kalau menguap terkeluar suara pula. Kerana kata para ulama, kaitan dengan kunci pintu dengan baca bismillah ni, mungkin ya orang yang menguap ni tadi buka mulut tak tutup ataupun tak tahan daripada terbuka, syaitan masuk dalam rumahnya, dalam mulutnya. Ya, maknanya istinbat masuk ke dalam rumah juga mungkin boleh masuk ke dalam tubuh badan kita. Kita tak nampak benda ni, ya. Baik. Lagi saya nak sebut pada tuan-tuan, kenapa kita kena tutup makanan kita pada waktu malam. Ya, baca bismillah sebagai contohnya. Bahkan kata Al-Mubarak Furi yang paling baik sekali, kalau boleh kau baca
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kenapa dalam hadis mengatakan fa inna fis sanati lailatun yanzilu fiha waba'un. Ya, dalam satu hadis mengatakan bahawa dalam setahun ada satu malam atau satu hari wabak berlaku padanya. Ya, wabak ni mungkin dibawa oleh binatang, kita pun tak tahu, cicak ke, mungkin tikus ke, mungkin binatang-binatang lipas ke. Ya, kita pun tak tahu perkara ni, maka akan menyebabkan berlakunya penyakit. Kalau kamu tak mendapati satu untuk menutupnya, tak ada tunus haji, tak ada kain tutup ke, habis-habis daya, ambillah satu benda yang bersifat macam kayu, letak atasnya, ucap bismillah. Kalau dah tak ada cara langsung. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika dibawakan kepada baginda susu, maka Nabi bertanya kepada yang bawa susu ni, bertutup ke atau tidak susu ni? SAW macam kita lah pada hari ni, sebagai contohnya kita pergi diberi minuman, diberi air tin minuman kan, maka kita boleh bertanya lah pada yang bagi air tin ni, dah basuh ke atas dia? Tak basuh, saya pergi basuh sebab kita pun banyak kes yang merujuk kepada kadang-kadang bekas minuman ni berada di satu tempat, disimpan mungkin dalam stor ke, yang mungkin tikus datang kencing padanya ke, seperti kejadian-kejadian yang pernah berlaku yang kita baca dalam akhbar. Ya, ada seorang teman pun ketika minum air seperti ini dalam perjalanan, tiba-tiba kena diserang penyakit diarrhea yang teruk, dibawa ke hospital. Akhirnya doktor mendapati kerana dia kena kencing tikus. Sebab apa kencing tikus? Adakah pergi mandi sungai ke, pergi makan? Tak. Tadi dalam perjalanan minum air tin yang tidak dibasuh. Jadi Nabi kita SAW telah menunjukkan satu contoh tentang bahayanya penyakit ni daripada bersebar, tuan-tuan, tersebar. Baik. Lagi dalam Islam pun kita diajar untuk memadamkan pelita, memadamkan lilin ketika nak tidur pada waktu malam. Lampu tidaklah. Lampu dia tidak mendatangkan kemudaratan. Kerana dalam hadis menunjukkan Nabi pernah bersabda bahawa ada tikus datang melanggar pelita pada waktu malam, maka terbakarlah tempat itu, matilah orang kat situ. Ya, dalam kaitan ini menunjukkan, kata para ulama, contohnya Imam Munawi dalam Faidul Qadir, kalaulah lampu yang dinyalakan itu tidak ada unsur kemudaratan padanya, seperti lampu kita pada hari ini, bahkan ia juga penting untuk kemudahan waktu malam, pergerakan ataupun mengelakkan penceroboh ataupun pencuri, perompak masuk ke rumah, nampak kat rumah tu ada cahaya, dia takut, maka itu dibenarkan. Ya, yang dilarang ni kalau pelita ataupun lilin yang boleh mengakibatkan kebakaran, seperti disebut dalam hadis-hadis yang lain. Jadi ini tuan-tuan antara yang penting untuk saya sebut pada tuan-tuan. InsyaAllah, tabarakallah, tu antara perkara ataupun banyak yang telah pun dikongsikan oleh Yang Bagai Datuk. Dan kita ingin raikan lagi soalan Yang Bagai Datuk daripada sahabat Facebook kita, An-Nur Rauf, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rumah yang kotor dipenuhi dengan sampah, adakah menjadi daya penarik syaitan suka untuk tinggal di dalam rumah? Mohon pencerahan Yang Bagai Datuk. Dan tentang juga rumah yang di dalamnya ada tandas yang berhampiran dengan bilik tidur dan sebagainya. Mungkin ada pencerahan yang mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton. Soalan ini pernah ditanya kepada para ulama di Azhar, dan fatwa Azhar ada menceritakan tentang lebih kurang sama lah tuan-tuan ni. Iaitu seorang berkata dia mempunyai rumah 3 tingkat. Orang Arab ni dibina rumah biasanya dia ready kan, prepare kan untuk anak-anak pula akan duduk pada waktu yang lain. Buat setingkat, nanti tambah setingkat lagi. Ya, jadi bertingkat-tingkat rumah ni. Kami duduk cuma setingkat saja, bahagian atas kami tak duduk. Kotor dengan nabuknya, dengan apanya. Ya, maka kadang-kadang kita terdengar seolah macam ada orang kat atas. Dia kata, adakah ini menunjukkan ada syaitan? Tuan-tuan, syaitan ni memang ada di mana-mana. Saya dah sebut pada tuan-tuan ya, bahawa daripada awal lagi syaitan ni memang, kalau kita baca satu hadis lain yang sangat jelas mesejnya daripada Rasulullah SAW, iaitu dengan ayat hadis ini saya bawakan kepada tuan-tuan tentang Allah Taala telah menjadikan ini satu tentang bagaimana Allah telah mengutuskan syaitan ini, dia membuat istananya di atas air. Yada'u arsyahu alal ma'. Ya, ini merupakan satu apa dipanggil sebagai istidraj. Syaitan ni dia buat istana dia, iblis ni, kepala kepada iblis ni namanya Azazil ni, dia membuat istananya di atas air. Di lautan. Kerana dia nak mencabar Allah Taala. Kan Allah menceritakan arasy Allah di atas air, wa kana arshuhu alal ma'. Ya. Jadi Allah menceritakan surah Hud ayat ke-7, arasy Allah di atas air. Jadi syaitan pun buat juga arasy di atas air. Kat mana tak tahulah, mungkin dekat Bermuda ke apa, tak tahu. Bermuda Triangle ke tak tahu di mana lah.
Ya, seperti dikatakan tak mustahil benda itu, tapi memang nyatakan demikian. Syaitan ni akan hantar segala wakada ya ba'asarayahu, dia menghantar tenteranya itu untuk merosakkan manusia, menyesatkan manusia. Seperti ayat yang kita baca surah Al-Hijr tadi, janjinya kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Wala udhilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum, aku akan sesatkan manusia wahai Tuhan. Lalu Allah pelihara, menjanji pemeliharaan bagi mereka bertakwa, beriman. Syaitan ni pulang pada waktu petang kepada bosnya tadi. Yang ni telah menyebabkan orang itu berjudi. Yang seko ni telah menyebabkan manusia itu berbunuh-bunuhan. Yang seorang tu berjaya memperdayakan orang Islam itu sehingga dia berzina. Banyaklah laporan yang sampai kepadanya. Bagus. Tiba yang terakhir sekali, engkau buat apa? Jawapan daripada iblis syaitan itu, pekerja generalnya itu. Aku pada ini bos, aku dapat menyebabkan perbalahan di kalangan suami isteri itu. Akhirnya mereka berpisah. Allahu Akbar. Bagus. Engkau mai sini, duduk sini. Yang terbaik ya. Itu yang terbaik. Padahal yang lain tu segala bentuk dosa besar dilakukan. Tapi kenapa perceraian jadi benda besar? Allahu Akbar. Pergaduhan ini, kerana ada banyak implikasi perceraian ni ya. Pergaduhan, anak-anak terbiar dan sebagainya. Yang penting syaitan ni ada banyak kerjanya. Maka tuan-tuan, kalau syaitan duduk di satu tempat, bersih ke, kotor ke, rumah kosong ke, tilam tu tak digunakan ke, kan Nabi sebut dalam hadis, tempat tidur ni ada berapa jenis ya? Tidur untuk kamu, untuk tamu kamu, ataupun untuk syaitan. Kalau tak digunakan, maknanya berlaku satu pembaziran, kita buat satu benda, maka syaitan akan duduk padanya. Begitu juga pakaian, kalau kamu tak pakai. Ya, orang perempuan yang terasa hati pula ya. Beli baju banyak-banyak, lepas tu dah tak pakai. Siapa yang pakai? Gantung aja. Gantung saja. Bagi kat orang, hadiah kat orang. Jadi tak ada salah pun. Dalam kes ini para ulama menjawab hukum fatwa, apa kedudukan rumah yang kotor macam tu? Adakah iblis duduk padanya, syaitan duduk padanya? Jawapannya, bersih diduduk, kotor pun diduduk juga. Kosong diduduk, kita tak baca doa pun dia datang juga. Jadi yang pentingnya jangan kita dia pengaruhi dan juga dikuasai syaitan. Kalau dia mula menyebabkan sesuatu bahaya kepada kita, umpamanya dia menjelma ke depan kita, ya umpamanya dia mengganggu, merasuk ke, maka kita perlu ambil tindakan lah. Tindakan seperti yang kita belajar kata Ibn Qayyim, kalau engkau ni diserang oleh anjing tu menyalak pada engkau nak pergi kerja tiap-tiap hari kat depan rumah, kau jangan layan sangat dia, engkau cari siapa tuan dia, cakap dengan tuan dia, ni anjing awak ni sembelih nanti, contohnya. Letak tempat dia betul, kita sebut pada tuan dia. Maka demikian juga Ibn Qayyim berkata, kalau engkau dalam kehidupan pada hari ini engkau mengalami gangguan daripada syaitan, engkau minta tolong daripada Tuhan kepada syaitan itu, Allah SWT. Begitu caranya. Jadi tuan-tuan, bila perkara ni berlaku satu bahaya ataupun satu menjelma sebagai contohnya, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, kalau syaitan itu menjelma, engkau azanlah. Syaitan boleh menjelma dalam rupa-rupa tertentu ya. Maka engkau azan. Jadi dalam konteks seperti ini, kita lihat apakah darar itu sampai kepada kita, kemudaratan tidak. Cuma tanggungjawab kita, rumah memang kena bersih lah tuan-tuan. Ya, rumah adalah satu tempat untuk kita duduk rehat padanya. Nanti kalau kita tak bersihkan, binatang-binatang perosak datang. Ya, di samping jin yang kita tak nampak ni, usahakan kita cerita, jin pun makan tulang juga. Tulang tu kalau bersepah-sepah berminggu-minggu tak diangkat, tak ke jin datang makan tulang tu. Ya, ada seorang kawan saya tuan ni, kawan baik saya, seorang yang saleh. Saya tahu padanya seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang sangat baik. Dia boleh nampak benda-benda seperti ini. Dia melihat tempat tu kotor, tulang tak dibuang kat situ, nampak kadang-kadang bayangan sesuatu datang makan ya. Jadi tuan-tuan, jangan kita mengundang perkara-perkara seperti ini. Yang kita kena bersihkan rumah kita masa ke semasa. Bukan saja mengelakkan gangguan jin, bahkan binatang-binatang yang boleh membahayakan, seperti yang kita sebut awal-awal tadi. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan soalan yang akan kita raikan. Terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Terima kasih atas tontonan anda. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad berbicara tentang hadis dan amalan lindungi rumah daripada syaitan. Baik, di minit akhir ini yang bagi Datuk, kita nak sambung kupasan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini tentang panjang lebar tadi Datuk kongsikan amalan-amalan ataupun perkara-perkara tentang lindungi diri kita, keluarga kita, rumah kita daripada syaitan. Baik, bila sebut tentang amalan pagar rumah ni, kita mungkin pernah terdengar ada orang yang mengamalkan pagar rumah ni dengan menggunakan barang-barang ataupun alatan-alatan yang tertentu yang dipercayai mampu menghalang daripada gangguan syaitan, seperti membela ikan-ikan yang tertentu. Datuk, Wallahu alam, kalau kita lihat isu Islam, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW itu sudah pun sempurna. Ya, sempurna ni berarti kita baca, contohnya memasuki rumah yang baru kita pindah, panggil orang saleh kalau kita tak mampu, panggil imam contohnya, minta dibacakan surah Al-Baqarah keseluruhan. Ya, dan kemudian pada malam-malam, setiap malam kita baca 2 ayat daripada terakhir daripada surah Al-Baqarah. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada setengah orang ikut pengalaman baca surah Yasin. Ya, itu yang mudah bagi kebanyakan orang, tak mengapa, tapi yang warid daripada Nabi SAW ini yang paling utama untuk kita amalkan. Ya, demikian juga untuk tidur pada waktu malam, kita baca 3 qul tadi. Bila nak keluar rumah, jangan lupa amalkan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Dengan cara demikian kita baca, tuan-tuan, kita mengambil petunjuk daripada Rasulullah SAW. Bukan saja kita selamat daripada gangguan syaitan, kita dapat pahala. Selain daripada itu, terdedah kepada dosa. Ya, kalau dalam hadis mengatakan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah ni tadi, maka malaikat akan mengatakan kepadanya, kufita, hudita, wuqita. Engkau diberi hidayah, engkau diberi keselamatan, engkau diberi kecukupan. Maka syaitan tidak akan boleh buat apa saja kepada engkau. Ya, bahkan setengah ulama mengatakan ini juga satu perlindungan daripada penyakit yang berlaku pada hari ini, wabak contohnya. Di samping kita mengambil langkah-langkah perubatan, kita juga beramal dengan petua-petua kenabian seperti ini, fatwa-fatwa, doa-doa yang Nabi anjurkan. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu antara amalan telah pun dikongsikan, kita amalkan, jangan kita tinggalkan. Kadang-kadang kita dengar ni nak dapat kekuatan untuk amal tu, Datuk. Itu satu benda yang sukar sebenarnya untuk istiqamah. Baik, kita ada soalan yang berikutnya, soalan berkenaan dengan berkongsi rumah ni daripada Ummu Syafiqah di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menetap di rumah sewa bersama sahabat non-Muslim. Soalan saya, adakah perkara ini juga boleh mendorong kehadiran jin di dalam rumah tersebut? Biar tahu yang keliru, Datuk. Usahkan orang kafir, orang Islam pun kadang mengundang jin juga, seperti yang tergambarkan tadi. Perkara-perkara kesilapan, penyimpangan yang berlaku, kita menyimpan patung, menyimpan gambar-gambar yang berupa hidup. Juga orang kafir pun barangkali dengan sebab pemujaan yang dilakukan, ya, mungkin boleh menghadirkan syaitan. Contohnya ada orang tertentu, orang bukan Islam yang tertentu, orang kafir ini ada amalan-amalan yang ataupun sembahyang-sembahyang lakukan untuk memuja perkara-perkara semikian. Maka tindakan kita adalah mengingatkan, sebagai contoh, jangan sampai benda ini mengganggu orang lain. Ya, mungkin duduk kat sini, kamu janganlah buat pujaan-pujaan seperti itu, buat tempat penyembahan, tak bolehlah kat rumah kita. Sebagai contohnya, kita terangkan perkara semikian. Kalau ia juga berlaku juga, maka hak kita adalah untuk pindah ke tempat yang lain. Ya, jangan sampai kita menjadi mangsa kepada keadaan kerana nak berlapang dada dan juga berkompromi pada perkara-perkara seperti itu, boleh mengganggu kita dalam keadaan-keadaan yang tertentu. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan ni soalan berkenaan dengan musim cuti ni, Datuk. Ada juga soalan berkenaan musim cuti ni. Baik, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, selain daripada rumah yang kita diami, ada ketikanya kita akan menginap di hotel atau homestay. Apa pula yang perlu kita lakukan ketika melangkah masuk ke premis berkenaan untuk mengelakkan daripada diganggu oleh syaitan? Terima kasih atas pencerahan. Apa yang diajar kepada kita oleh Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik seperti yang nyatakan tadi. Ya, contohnya kita ucapkan semudah Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ya, contohnya bila berada kat situ, kita baca ayatul kursi. Ya, kita baca 2 ayat surah terakhir pada surah Al-Baqarah untuk tidur pada waktu malam, dan baca doa-doa perlindungan untuk diri kita sendiri. Ini sudah pun mencukupi, ya, untuk menghindari diri kita daripada gangguan syaitan. Ya, mungkin tidak mampu kita dalam waktu yang pendek itu untuk membaca surah Al-Baqarah keseluruhannya, dan tidaklah jadi masalah kalau kita dah baca ni semua, kemudian kita pendengarkan pula bacaan-bacaan tertentu daripada qari-qari tertentu, ayat-ayat ruqyah sebagai contohnya, ruqyah, ya, ataupun kita dengar
bacaan surah Al-Baqarah keseluruhan, ia juga satu perkara yang baik, insya-Allah. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi kita dapat sama-sama amalkan, dan jangan dilupakan amalan-amalan telah pun dikongsikan oleh Yang Baginda Datuk. Dan sudah tak sudah tu, kita telah pun berada di penghujung rancangan untuk topik kita pada pagi ini, hadis dan amalan lindungi rumah daripada syaitan. Jadi tinggalkan amalan-amalan yang mungkin tidak memberikan kebaikan kepada kita tu, dan amalkan apa yang telah pun diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai tiga pelantikan ataupun pengajaran untuk topik kita pada pagi ini, Yang baginda tu. Dan dalam hidup ini kita tanyalah kepada orang yang betul, jangan tanya kepada orang yang salah. Betul. Ya, kan Allah mengingatkan kita, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, anda jahil satu perkara. Tanya orang yang betul. Kalau kita nak dapatkan rawatan dan perubatan, kita tanya doktor yang betul. Demikian juga dalam bab akhirat, dalam doa, dalam bab fatwa, tanya kepada tempat yang betul. Masya-Allah, jabatan-jabatan agama setiap negeri ada tempat rujukan. Ya, ustaz-ustaz yang ada keliling kita yang berautoriti ini layak untuk kita tanya. Ya, alangkah ramainya mereka. Jadi tanya orang yang betul dalam kes-kes demikian, supaya kita tak terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Nanti kita terlibat dalam perkara-perkara syirik pula, perkara khurafat pula. Dan dia suruh kita bawa telur pula. Telur tu kita nak buka tak boleh pula. Macam-macam permainan syaitan kat sini, tuan-tuan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup ini amalkan Al-Quran. Ya, jangan jadi seperti Nabi nyatakan tadi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, orang ni meninggalkan Quran. Dia hanya baca Quran waktu perlu, waktu penting saja. Ya, kata Bani Zaman Said Nursi, orang yang meninggalkan Quran ni ibarat seorang tentera yang syarat badannya dengan persenjataan, tapi dia tak guna senjata itu untuk bergaduh dengan melawan dengan musuh. Sedang Quran itu lengkap segalanya. Ataupun seorang yang pergi jumpa doktor, doktor pun prescribe pada dia ubat. Ini makan pagi, ini makan petang, ini minum. Tiba di rumah dibaca pada kampit itu, dibaca saja. Minum 3, makan. Dibaca saja, amalnya tidak. Maka demikianlah gelagat sebahagian daripada umat Islam. Dia tak baca Quran, dia baca, dia tak faham, dia tak amalkan. Ini merupakan satu kerugian, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ya. Yang ketiga dalam hidup ni, tuan-tuan, kita hendaklah berusaha selalu, ya, untuk datang ke majlis ilmu. Tadi kita bertanya kan, kemudian kita baca Quran kan, datang ke majlis ilmu. Kerana dengan majlis ilmu tu dia menyempurnakan kefahaman kita di banyak sudut. Ingat, ya, bila Rasulullah SAW wafat, kita baca hadis Nabi tak semua yang kita faham. Betul. Tapi wisdom yang Nabi ada dalam hadis-hadis ini ditunjukkan oleh orang itu sebahagiannya, diamalkan oleh orang itu sebahagiannya. Belajarlah daripada ramai guru. Jangan daripada seorang guru saja. Kerana belajar daripada seorang guru saja akan mengakibatkan timbulnya fanatik, ta'assub. Ini rugi. Ya, belajar daripada orang-orang. Kerana tak semua orang menguasai satu ilmu, semua ilmu. Dia menguasai satu, yang lain dikuasai oleh orang lain. Belajar, tuan-tuan yang boleh kawan sekalian. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir, di pagi 1 Rejab ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina warḍina warḍa'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muttarin. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أكثر مالنا ولدنا وسعنا في دارنا وباركنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا سلمته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلى أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Datuk Dr. Zazal Muhammad atas kesediaan untuk berkongsi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Esok para penonton, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiarah bersama moderator Da'i Luqman dan panel Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk topik Fiqh Jemaah Kanak-kanak. Fiqh Jemaah Kanak-kanak. Jadi sama-sama kita tonton esok hari, mudah-mudahan bermanfaat, dan ayuh sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.